Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya muliakan Ustaz Muhammad Farouk Nu'man bin Zamri selaku pensyarah bagi subjek isu-isu fiqh contemporary. Yang saya hormati rakan-rakan para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dalam video ini kumpulan kami akan membentangkan tajuk iaitu berkenaan dengan perancangan keluarga. Selamat menonton. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Atiqullah bin Kasmi, I18102903. Saya merupakan pembentang pertama bagi grup 4 yang membawa tajuk perancangan keluarga. Sebagaimana yang kita tahu yang Allah Subhanahu taala dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amatlah menggalakkan umat Islam supaya berkahwin. Sebagaimana sabda baginda dalam hadis, iaitu iza tazawwajal 'abdu faqad istakmala nisfa dinihi falyattaqillah fi nisfil baqi. Maksudnya, apabila seseorang hamba itu berkahwin, maka sesungguhnya dia telah berusaha menyempurnakan sebahagian agamanya. Oleh itu hendaklah dia bertakwa kepada Allah dan sebahagian lagi yang berbaki. Riwayat Al-Baihaqi dan At-Tabrani dalam Mu'jam Al-Awsat. Okey. Dalam di antara faedah berkahwin, setiap perkahwinan adalah untuk mendapatkan zuriat dan membina keluarga. Tetapi dalam masa kini, bilangan ahli keluarga adalah disesuaikan dengan keadaan ekonomi semasa dan juga kos sara hidup keluarga tersebut. Oleh itu, kaedah perancang keluarga secara moden telah digunakan secara meluas pada masa kini. Okey. Kita tengok pada definisi. Definisi adalah tanzim. Ulama membahagikan definisi kepada dua, iaitu tanzim an-nasal dan juga tahdid an-nasal. Tanzim an-nasal adalah merancang keluarga. Okey, dalam arti kata lain, merancang keluarga dengan menjarakkan anak bagi tujuan kestabilan keluarga dan mengelakkan cacah merebah dalam pengurusan rumah tangga. Cara tanzim an-nasal adalah dengan cara berjimat dengan isteri pada tarikh yang tertentu ataupun dengan cara yang lain dengan tujuan untuk menyusun jadual kehamilan mengikut persetujuan suami dan isteri. Okey, definisi yang kedua ialah tahdid an-nasal. Tahdid an-nasal adalah membatasi kelahiran. Dalam arti kata lain, membatasi kelahiran dengan cara mengehadkan atau menamatkan terus kemampuan pasangan untuk mendapatkan anak. Alat kelamin lelaki atau perempuan dimatikan fungsinya sehingga tidak boleh menghasilkan sperma yang boleh menyebabkan seseorang zuriat itu terlahir. Okey, sekian saja daripada saya. Saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zarif Zamri, nombor matrik I17302-502. Kos ijazah sarjana muda pengajian Islam. Okey, hari ini tajuk kami ialah perancang keluarga. Okey, kita pergi kepada isu-isu sekarang ni. Kita tengok isunya ialah ekonomi tidak stabil. Disebabkan ekonomi tidak stabil ni disebabkan pandemik COVID-19 yang melanda negara kita dan seluruh dunia. Okey, yang pertama, masalah pengangguran. Pengangguran ni kesempitan hidup menyebabkan ketegangan dalam keluarga dan menimbulkan masalah kekeluargaan seperti pertengkaran, perceraian. Mengapa jadi masalah ni begini? Kerana salah satu daripada suami isteri ini tidak bekerja. Yang kedua pula, peluang pekerjaan terhad menyebabkan individu hilang mata pencarian, punca dan pendapatan. Okey, sekarang ni yang kita maklum, musim wabak COVID-19 ni menyebabkan banyak kilang-kilang, hotel-hotel yang besar-besar telah pun tutup disebabkan tiada pengundi yang masuk setiap hari ataupun setiap minggu maupun setiap bulan. Jadinya kalau
tempat kerja mereka tutup, maka pekerja-pekerja ni automatik diberhentikan. Dan menyebabkan berhentinya dan menyebabkan tiada punca pendapatan. Nak minta kerja daing pun amat susah kerana sekarang ini terhad untuk mengambil tenaga pekerjaan. Okey, kedua, kahwin semasa belajar ni, ini antara tajuk yang sinoni lah. Belum berpengalaman pikul tanggungjawab. Okey, tanggungjawab suami dalam menyediakan keperluan asas keluarga. Keperluan asas tu seperti makan minum dan tempat tinggal untuk isteri dan anak-anak. Suami ni perlu memberi tempat perlindungan yang sempurnalah untuk isteri dan anak-anak untuk meneruskan kehidupan. Okey. Yang kedua pula, mempersiapkan diri. Golongan muda ni yang masih belajar perlu mempersiapkan diri dan memikirkan perkahwinan memerlukan kasih sayang, kebahagiaan, pengorbanan dan tanggungjawab sebelum berkahwin. Belum kahwin tu kena mempersiapkan dirilah dengan sifat-sifat tersebut. Jangan bertindak ikut suka hati lah. Okey. 3, sukar memberi komitmen kepada keluarga. Sukar memberi komitmen kepada keluarga ni sebagai seorang yang masih belajar, memang mahu kepada aktiviti sosial dan sibuk dengan pembelajaran serta rakan-rakan. Ni kita kena bincang elok-elok dengan isteri kita lah. Dia masa kita bujang lain dan masa kita sudah berkahwin dan sudah ada isteri anak lain caranya. Tidak boleh lepok tak ikut jam lah. Mesti kena fikirlah. Okey, yang keempat, tekanan perasaan yang berpanjangan. Okey, banyak punca tekanan perasaan kepada pasangan yang masih belajar, antaranya tekanan dalam pelajaran, belum matang dan belum bersedia untuk menubuhi kehidupan rumah tangga. Yang ni tekanan perasaan ni kita jangan ikut sangat lah. Kita relax saja. Jangan ikut emosi kerana ia boleh mengundang bahaya lah kalau ikut emosi. Okey, setakat tu saja dari saya. Sambung kepada pembentang seterusnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Nur Khairi bin Muhammad Nardin, nombor matrik I1730247. Baik, seterusnya saya akan membentangkan tentang isu untuk poin yang seterusnya, yang ketiga, iaitu emosi ibu bapa. Yang pertama, ibu merasa tertekan selepas melahirkan satu ataupun dua orang anak. Setengah ibu merasakan tertekan walaupun selepas melahirkan dua orang anak. Situasi ini banyak berlaku kepada pasangan yang masih muda kerana atas beberapa faktor, salah satunya kurang mendapat sokongan daripada suami. Kedua, tidak dapat menjaga tanpa bantuan suami. Ada setengah ibu tidak dapat menjaga tanpa bantuan suami. Ia memerlukan sokongan suami. Bahkan kita tahu bahawa tanggungjawab menjaga anak adalah tanggungjawab bersama, iaitu ibu bapa. Yang ketiga, suami tidak mengambil tahu perasaan isteri. Dalam kes tertentu, suami tidak mengambil tahu perasaan si isteri dan menganggap isteri boleh melakukan secara sendirian. Tetapi hakikatnya apa yang dirasai isteri, suami perlu tahu dan suami perlu memberi ruang untuk isteri berkongsi perasaannya. Yang keempat, suami jarang meluangkan masa. Ini juga merupakan salah satu faktor di mana setengah suami ada yang sibuk bekerja sehingga tidak ada masa untuk bersama suami dan anak-anak. Yang kelima, tidak dapat mendapat kasih sayang kerana isteri terlalu stres. Seperti yang saya katakan tadi, ada beberapa faktor yang menyebabkan isteri stres. Contohnya, suami tidak memberi sokongan, tidak memahami isteri, menganggap isteri boleh melakukan sendirian. Faktor-faktor ini yang akan menyebabkan isteri stres sehingga anak terabai dan kurang mendapat kasih sayang.
Untuk poin yang seterusnya, yang keempat, iaitu keadaan fizikal dan kesihatan wanita. Yang pertama, berisiko untuk hamil. Sebagai suami, pasangan perlu mengambil kira hal ini dan tidak melakukan hubungan untuk kepuasan diri semata-mata. Risiko untuk si isteri adalah sangat besar sekiranya wanita hamil semula dalam jarak yang terlalu dekat. Yang kedua, menjarakkan kehamilan secara sementara untuk pemulihan selepas bersalin. Ini kerana untuk proses pemulihan selepas bersalin, kerana disebabkan tindak balas bersalin, cara berpantang yang tidak teratur ataupun kesan pembedahan yang masih belum baik. Yang ketiga, memastikan anak yang dilahirkan mendapat penjagaan dan kasih sayang yang secukupnya. Tujuan ini kerana perlu menjarakkan kehamilan bukan hanya untuk proses pemulihan, tetapi untuk memberi penjagaan dan kasih sayang kepada anak yang baru dilahirkan. Yang keempat, gangguan mental kepada isteri. Paling kerap dilupakan adalah keadaan fizikal dan mental ibu yang mengandung dan melahirkan. Adakah ia diberi ruang untuk disayangi dan menikmati kehidupan yang sihat dan bebas daripada tekanan dan berada dalam keadaan sihat agar isteri tidak mengalami gangguan mental. Akhir sekali, menghidap penyakit kronik. Ada pakar menjelaskan bahawa wanita perlu berbincang dengan doktor kaedah yang sesuai sekiranya mereka menghidap penyakit kronik seperti darah tinggi dan juga kencing manis, kerana kaedah penggunaan hormon untuk menjarakkan kehamilan sama ada pil dan suntikan mungkin tidak bersesuaian kerana risiko darah tinggi. Justru itu, sebelum membuat perancangan haruslah bertemu pakar terlebih dahulu. Justru itu, kenapa harus kita melakukan perancangan adalah kerana untuk mengelakkan daripada isu-isu ini berlaku. Oleh itu, kenapa harus kita melakukan perancangan keluarga adalah kerana untuk mengelakkan daripada isu-isu ini berlaku. Namun, sebaiknya ia disokong dan difahami kedua-dua pihak, suami dan juga isteri, supaya salah satu pihak tidak berasa tertekan. Setakat itu saja, saya serahkan untuk pembentangan yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama saya Wan Muhammad Izzat bin Kamal, bernombor kad matrik I1810256. Baik, insyaAllah saya akan menyambung pembentangan daripada sahabat saya sebentar tadi, iaitu berkenaan dengan modus operandi. Apakah itu modus operandi? Modus operandi ini adalah apakah kaedah ataupun cara yang boleh dilaksanakan untuk kita membuat perancangan keluarga ataupun yang disebut sebagai family planning, dalam bahasa Inggeris. Baik, saya akan terangkan yang pertama dan juga kedua lah, iaitu kondom dan juga pil perancang. Apakah itu kondom? Kondom ni dia bermaksud sarung daripada getah dan sebagainya yang disarungkan pada kemaluan lelaki untuk mencegah jangkitan, iaitu penyakit HIV lah yang terkenal, ataupun kehamilan yang tidak diingini akibat berlaku hubungan seks. Namun itu terdapatlah kondom bagi wanita yang ramai tidak tahu. Bukan sahaja kondom bagi lelaki, tetapi ada juga kondom bagi wanita yang dia dapat memberi perlindungan jugalah terhadap penyakit HIV, dan dia ni dibuat daripada getah sintetik. Sebab kebanyakannya kondom lelaki ni daripada latex. Jadi macam mana kondom bagi wanita ni? Iaitu satu cincin terbuka di luar faraj dan dia menutupi vulva. Vulva ni apa dia? Satu bahagian luar vagina yang dia memiliki peranan penting dalam melindungi bahagian dalam vagina. Sementara cincin yang lain ditutup kerana diletakkan di dalam faraj. Macam itulah kondom bagi wanita. Jadi bagi kondom wanita ni untuk dia berkesan perlulah dipakai sebelum zakar menyentuh faraj. Kalau tak ikut macam mana syarat yang telah ditetapkan, kemungkinan untuk berlaku bocor ataupun untuk perempuan tu hamil boleh berlakulah. Okey. Jadi antara kebaikan dia dapat mencegah kehamilan dan juga HIV, dan juga dia boleh digunakan sewaktu haid, kehamilan ataupun selepas melahirkan. Dan kondom bagi wanita ni kebanyakannya selamatlah dan tiada kesan sampingan kerana dia selamatlah bagi orang yang Allah kepada bahan lateks. Okey, antara keburukannya adalah dia dianggap menyusahkan. Kemungkinan boleh berlaku koyak kalau tak guna dengan betul lah. Dan juga dia lebih mahal lah daripada kondom lelaki dan susah nak dapat dekat pasaran. Okey, setengah wanita juga berasa tidak selesa kerana dia mengurangkan rangsangan seksual. Okey. Baik, bagi kondom lelaki, ramai yang tahulah. Kondom lelaki ni dia alat penghalang berbentuk fizikal lah untuk menghentikan sperma dari memasuki vagina. Maaflah, saya salah eja kat situ. Untuk mencapai sel telur wanita.
Jadi kondom lelaki ni dia diperbuat daripada latex jenis polyurethane atau polyusoprene. Kalau siapa tahu sebut boleh betulkan lah. Sejenis plastik. Kondom bagi lelaki juga dia mempunyai ukuran yang berbeza. Ada yang sederhana, ada yang besar dan sebagainya. Ketebalan pun ada, bentuk yang berbeza pun ada, rasa dan juga warna yang boleh dipilih ikut kesesuaian masing-masing. Jadi cara yang betul ni adalah dia pertama kena check dululah. Dia tidak mencapai tarikh luput. Kalau tidak boleh berlaku koyak ataupun bocor. Okay. Sama lah tu kan. Dan untuk kita pastikan dia pakai dengan betul tu adalah dengan cara kena gulingkan dengan perlahan-lahan ke zakar daripada ujung ke hujung sehingga ke bahagian pangkal lah. Dengan perlahan-lahan bagi mengelakkan koyak pada kondom boleh berlaku. Kita boleh lihat dalam gambar tersebut. Okay. Jadi risiko dia tak banyak. Dia berada dalam golongan yang aman sejahtera. Maksudnya tak ramai yang bagi feedback yang negatif lah. Tapi dia kena waspada lah kerana kemungkinan untuk berlaku alergi tu boleh ada. Kalau kita pandang remeh, boleh tergolong dalam parah dan boleh mengancam nyawa. Kerana dia kondom bagi lelaki ni dia diperbuat daripada latex. Ada yang diperbuat daripada latex. Okay, baik. Yang kedua adalah pil perancang. Salah satu kaedah perancang keluarga yang terkenal kat dunia lah. Jadi kita ulang balik. Apa maksud merancang keluarga ni? Kita menentukan bila kita nak ada anak, kita nak menjarakkan keturunan kita dan berapakah bilangan yang diingini oleh sesuatu pasangan. Jadi pil perancang ni terbagi kedua, iaitu pil perancang biasa dan juga pil perancang kecemasan. Pil perancang biasa ni contoh seperti pil Mercilon, pil perancang Yasmin dan juga pil perancang Marvelon. Jadi dia mesti dah diambil setiap hari. Pil ni dia mengandungi hormon lah. Dia menyekat sperma daripada memasuki rahim. Dia sangat berkesan lah kalau ikut nasihat yang ditetapkan. Okay. Jadi kesan sampingan ni biasanya dia rendah lah. Dia dan tak ada komplikasi serius. Dia jarang berlaku lah. Jadi dia biasanya akan loya, muntah dan dia meninggalkan kesan selama 3 bulan tanpa meninggalkan kesan yang berpanjangan lah. Yang kedua adalah pil perancang kecemasan. Jadi pil perancang kecemasan ni dia mesti digunakan selepas menjalin hubungan yang tanpa perlindungan lah. Maksudnya contoh dia tak nak ada anak. Dia tak nak hamil, tapi dia tidak menggunakan alat perlindungan seperti kondom contohnya. Dan dia terdapat 2 jenis pil perancang kecemasan ni, iaitu pil yang mengandungi hormon progesteron dan juga pil yang mengandungi bahan olipristal. Nanti boleh tengok dalam slide ini apakah itu dia. Dan semakin awal seseorang itu mengambil perancang kecemasan, jadi berkesan lah. Maknanya kalau dia lambat nak makan pil kecemasan ni, selepas dia melakukan hubungan seks tanpa perlindungan, kemungkinan untuk hamil tu boleh berlaku. Okay. Jadi beza dia, pil progesteron ni kena guna 72 jam selepas hubungan seks. Manakala pil olipristal ni kena guna 110 jam selepas hubungan seks tanpa perlindungan. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Hafiz bin Zulkifli, nombor matrik I181027769. Okey, saya akan meneruskan untuk modus operandi dengan tajuk contraceptive injection. Okey, apa itu contraceptive injection? Ini adalah satu suntikan untuk mencegah kehamilan melalui suntikan. Biasanya suntikan ini diberikan apabila selepas wanita selalu mengambil pil tablet, yang mana dan dalam suntikan ini mengandungi hormon progesteron yang menghalang wanita daripada mengandung. Bagaimana suntikan ini diberikan? Suntikan ini diambil sekali dalam tempoh 3 bulan dan disuntik pada bahagian lengan ataupun punggung wanita. Fungsi hormon progesteron ini adalah untuk menghalang proses perkembangan telur sepanjang tempoh pengambilan suntikan tersebut. Dan sepanjang tempoh pengambilan ini, cecair di bahagian cervix dan faraj akan meningkat lebih daripada biasa. Seterusnya, mengapa suntikan dan bukan tablet? Biasanya suntikan ini diberikan sekiranya wanita itu selalu lupa untuk mengambil ubat sekiranya sebelum ini telah diberikan ubat dalam bentuk pil untuk mengelakkan berlaku kehamilan sepanjang tempoh hubungan antara wanita dan suaminya. Pil perancang yang ditinggalkan boleh menggugat fungsinya. Kerana apa? Kerana apabila wanita itu tidak mengambil pil tersebut pada waktu yang sesuai, menyebabkan fungsi pil tersebut tidak menjadi. Kesan daripada pengambilan suntikan ini menyebabkan pendarahan yang berterusan selepas berhenti mengambil suntikan tersebut. Okey, seterusnya kitaran haid akan berubah dan ini akan menyebabkan kebimbangan wanita. Kerana apa? Kerana kitaran haid akan berlaku secara tidak teratur seperti biasa kerana kesan daripada hormon yang terdapat dalam suntikan ini.
Kitaran haid mungkin mengambil masa selama setahun untuk kembali kepada kitaran biasa. Kemungkinan penghasilan ovum yang sihat juga mengambil masa selama 1 tahun untuk menghasilkan penghasilan ovum yang sihat untuk menampung sperma yang sampai kepada ovum. Dan kesan yang dapat dilihat daripada badan wanita itu adalah seperti keguguran rambut, kekurangan nafsu seks, sakit kepala, gangguan emosi dan bertambahnya berat badan wanita. Bagaimana untuk mengambil suntikan perancang? Okey, para doktor mestilah memastikan wanita yang ingin mengambil itu sesuai dengan wanita yang ingin. Para doktor mestilah memastikan wanita yang ingin mengambil itu sesuai dengan ciri-ciri yang terdapat pada dirinya dan menerangkan kesan-kesan akibat mengambil suntikan ini. Dan keputusan untuk mengambilnya itu mestilah ditentukan oleh wanita itu sendiri dan bukan paksaan daripada mana-mana pihak. Suntikan yang popular digunakan adalah Depo-Provera ataupun nama saintifiknya Medroxyprogesterone Acetate. Suntikan ini mestilah diberikan oleh para doktor dan bukan disuntik sendiri oleh wanita. Dan kebiasaannya disuntik pada lengan dan punggung wanita. Hormon progesteron itu akan diserap masuk oleh otot dan kulit wanita, otot atau kulit wanita, dan akan menyebabkan wanita itu tidak hamil sepanjang tempoh pengambilannya selama setiap kali 3 bulan. Dan fungsi suntikan ini diberikan setiap 3 bulan dan fungsinya juga bertahan selama 3 bulan sahaja sepanjang tempoh pengambilan. Dan jika wanita ingin meneruskan proses merancang keluarga, maka wanita tersebut mestilah berjumpa dengan doktor untuk meneruskan pengambilan suntikan perancang seterusnya untuk 3 bulan seterusnya. Dan itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Atiqullah bin Kasmi, I18102903. Okey, saya akan menerangkan tentang intrauterine contraceptive device ataupun nama pendeknya adalah IUD. IUD merupakan peranti kecil yang diperbuat daripada plastik dan tembaga untuk mengganggu proses reproduktif. Okey, IUD berbentuk seperti huruf T, iaitu dua benang dilampirkan ke IUD dan dimasukkan melalui leher rahim iaitu cervix dan diletakkan di dalam faraj. Kebanyakan peranti yang berbentuk T dan panjangnya seperti panjang batan mancis, pendek je kan, panjang batan mancis, macam dimasukkan di dalam faraj melalui leher rahim. Macam dia berfungsi untuk mengganggu proses reproduktif ataupun mencegah. Terdapat 2 jenis IUD, iaitu tembaga dan juga hormon. Setiap jenis IUD mempunyai kebaikan dan kesan sampingan masing-masing yang harus dinilai mengikut kesesuaian setiap individu. Bagaimana IUD berfungsi? Okey, kita sambil saya terangkan boleh rujuk kepada gambar di atas. IUD berfungsi untuk menyukarkan sperma untuk mensenyawakan ovum. Ia adalah kesan tembaga dalam peranti. Macam IUD ini menjadikan lendir di cervix dan rahimnya tidak sesuai untuk sperma dan telur. Ini bermakna ia menghalang sperma masuk terus ke dalam cervix dari perjalanan melalui rahim. Maknanya IUD ni dia menyekat sperma daripada yang dikeluarkan oleh lelaki untuk terus masuk ke rahim untuk disenyawakan dengan ovum. Macam IUD ni adalah untuk menyekat. Ia juga menjadikan lapisan rahim lebih berkemungkinan untuk menerima telur. Tetapi walau bagaimanapun IUD ini tidak menyebabkan keguguran kerana ia hanyalah menyekat. Itu saja daripada saya. Saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah hari ini saya akan meneruskan pembentangan mengenai kaedah-kaedah dalam perancangan keluarga. Nama saya Amin Musyid bin Yamin. Nombor metrik I181027757.
InsyaAllah hari ini saya akan menerangkan mengenai kaedah pemandulan, iaitu di mana sama ada dimandulkan akan suami ataupun akan dimandulkan akan isteri. Baik, kita pergi kepada ikat peranakan yang di mana istilah perubatan ini adalah tubal ligation. And dia juga dikenali sebagai tubal tight dan tubal sterilization. Kaedah ini merupakan kawalan kelahiran yang kekal. Kenapa? Apabila dilakukan kaedah ini, amatlah mustahil untuk perempuan itu mengandung. Tubal ligation adalah istilah umum bagi prosedur ikat rahim. Jika hanya mengikat sebelah ovari, ianya dikenali sebagai unilateral tubal ligation. Dan jika mengikat kedua-dua belah ovari, ianya dikenali sebagai bilateral tubal ligation. Kaedah ini hanya disarankan untuk dipertimbangkan oleh wanita yang tidak berkeinginan untuk hamil ataupun sama sekali dia tidak mahu anak. Antara alasan kenapa wanita ni dia melakukan ikat rahim adalah kerana bilangan anak yang terlampau ramai. Contoh dia ada 6 ke 7 orang anak ataupun lebih. Maka dia dah tak mahu anak. Maka bolehlah dilakukan ikat peranakan. Ataupun memang perempuan ni memang dia tak nak ada zuriat. Boleh juga dilakukan ikat peranakan. Ataupun di mana alasan yang ada juga, iaitu perempuan yang jika dia mengandung maka akan datang mudarat kepada dia, maka boleh dia ni melakukan proses ikat peranakan. Baik. Dan perlu diingati apabila dilakukan proses ikat peranakan ni, maka tidak akan lagi boleh mengandung. Dan jika dilakukan proses buka semula, proses ni adalah sangat sukar dan kemungkinan untuk berjaya tu adalah sangat-sangat nipis. Dan jika pun berjaya dibuka semula ikatan rahim ni, kemungkinan untuk mengandung tu juga adalah sangat-sangat sikit. Maka para isteri yang ingin melakukan proses ikat rahim perlulah berbincang dengan suami dengan lebih lanjut lah, sama betul ke dah tak nak anak ataupun sementara. Baik. Kita pergi kepada prosedur bagaimana ibu fungsi. Tiup falopio dipotong dan diikat. Okey, kita boleh tengok kepada gambar rajah tu sama ada dia diikat dengan gelung silikon ataupun dia akan dipotong dan ikat ataupun dia akan diklipkan tiup falopio tu. Baik, apabila proses ini berlaku, apabila diikat ataupun diklipkan tiup falopio ni, maka dia akan menghalang ovum lalu kepada tiup falopio dan dia akan menghalang juga sperma untuk mencapai kepada ovum. Apabila sperma tidak dapat berjumpa dengan ovum, maka sperma tidak dapat mensenyawakan ovum. Apabila ovum tidak dapat disenyawakan, maka tidak adalah baby. Baik, harap boleh faham. Kita pergi kepada vasektomi. Vasektomi ialah pembedahan pemandulan lelaki. Di mana prosedur vasektomi ini merupakan satu kaedah pembedahan memotong saluran vas deferens di bahagian alat sulit lelaki, iaitu di kerandut. Ini dilakukan bagi mencegah sperma daripada keluar ketika ejakulasi. Apabila berlakunya ejakulasi, maka hanyalah keluar air mani dan tiada sperma dalam kandungan air mani tersebut. Baik. Macam tadi, iaitu pasangan suami isteri perlulah berbincang terlebih dahulu, betul ke nak buat benda ni. Kenapa? Apabila dilakukan pembedahan ni, untuk lakukan pembalikan ataupun untuk ikat balikkah adalah sangat-sangat susah. Dan jika berjaya pun, kemungkinan untuk ada balik tu adalah sangat-sangat nipis. Dan perlu diingati, jika lelaki yang melakukan vasektomi ni, dia masih lagi boleh ejakulasi, dia masih lagi boleh bersama dengan isteri dia, tapi kandungan air mani tu tak ada sperma. Harap boleh faham. Macam ni cara ia berfungsi, macam saya terangkan tadi, iaitu saluran vas deferens akan dipotong dan diikat, ataupun kalau kita tengok pada gambar tu, ductus sperma akan dipotong. Sama dah, ductus sperma dengan vas deferens tu benda yang sama. Dia saluran sperma tu akan dipotong dan diikat. Dia untuk mengelakkan bercampurnya sperma dan air mani. Maka macam tadi, apabila tak ada sperma, maka ovum tidak dapat disenyawakan.
Apabila ovum tidak disenyawakan, maka tiada lagi zuriat ataupun baby. Okey, walaupun ductus sperma ni telah dipotong, namun kedua-dua buah zakar akan terus menghasilkan sperma. Tapi sperma tak akan ke mana, sperma akan duduk situ dan sperma akan mati dan akan diserap semula ke dalam badan. Baik, saya akan serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Sekian, terima kasih. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, nama saya Ahmad Bazli Hisham bin Muhammad Azran. Okay, nombor metrik I1810265. Okay, saya akan teruskan pembentangan ini di dalam kaedah azal, itu modus operandi azal ataupun nama saintifiknya Cautus Interruptus. Okay, ini berbeza dengan kaedah-kaedah yang lain, yang mana kaedah-kaedah lain menggunakan alat-alatan, ubat-ubatan dan ada juga yang memerlukan pembedahan apa semua. Tapi ini kaedah ini adalah semula jadi. Tidak perlu kepada ubat-ubatan, pil-pil perancang ataupun memasukkan sesuatu ke dalam badan. Inilah buat pembedahan apa semua. Okey. Ini adalah kaedah azal, yang mana azal ialah mengeluarkan air mani di luar faraj isteri, iaitu mencabut untuk mengelakkan beranak. Okey, seperti yang kita sedia maklum, apabila suami isteri melakukan hubungan, akan berlakunya klimaks. Dan seperti yang dalam kaedah ini, suami apabila hendak klimaks, dia mengeluarkan daripada faraj isterinya supaya air mani itu tidak termasuk ke dalam. Okey. Ini pada zaman Nabi SAW, ada beberapa sahabat yang merancang keluarga dengan cara ini. Okey, disebut sebagai azal ni. Ada sebuah hadis yang bermaksud bahawa Rasulullah SAW melarang seorang suami itu berazal, iaitu mencabut waktu air sedang hendak keluar, melainkan dengan keizinan isterinya yang merdeka itu. Okay, riwayat Ibnu Majah. Okey. Pada zaman Nabi pun dah berlaku perancangan keluarga ni. Tapi pada zaman Nabi tak ada guna nilai pembedahan, pil-pil semua. Semua dilakukan semula jadi. Jadi ada sahabat menggunakan kaedah ini untuk merancang keluarga. Okey, seperti yang saya sebut tadi, begitulah modus operandinya, dengan tidak memasukkan air mani ke dalam faraj isteri untuk mengelakkan daripada isteri itu mengandung. Okey, seterusnya kita pergi kepada badan penyelia. Okey, badan penyelia bagi perancang keluarga ni di Malaysia adalah KKM, iaitu Kementerian Kesihatan Malaysia. Okey, Kementerian Kesihatan Malaysia ni memberikan perkhidmatan perancang keluarga kepada masyarakat di klinik kesihatan dan klinik desa. Okey, kita boleh dapatkan perkhidmatan kesihatan itu kalau nak merancang keluarga. Banyaklah kaedah-kaedah yang disebutkan oleh rakan-rakan saya tadi. Boleh pergi ke klinik untuk mendapatkannya. Okey, kelebihan untuk melakukan perancang keluarga ni, dia mestilah mengikut prosedur-prosedur yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Kerana untuk mengelakkan berlaku berbagai masalah lah yang timbul. Okey, antara kelebihan mengikut prosedur lah untuk memastikan tahap kesihatan ibu, anak dan keluarga diparas yang optimal. Okey, apabila melakukan mengikut prosedur,
insya-Allah akan tahap kesihatan ibu dan keluarga tu diparas yang baiklah, tidak ada penyakit-penyakit lain yang datang. Ya. Yang kedua ialah mengelakkan kejadian morbidity dan mortality. Itu yang dimaksudkan itu adalah untuk mengelakkan kematian disebabkan penyakit. Okey, apabila kita tidak mengikut prosedur, masalah akan timbul. Macam-macam lah. Jangkitan kuman lah. Lagi kanser apabila disebabkan tidak terkawalnya penggunaan pil apa semua. Di situlah kelebihannya apabila kita mengikut prosedur yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Okey, itu saja daripada saya. InsyaAllah akan disambung oleh rakan saya seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Afiq Akmal bin Muhammad Khair. Nombor matrik I181025562. Baik, saya akan teruskan kepada slide seterusnya, iaitu berkenaan dengan pandangan ulama. Baik, kita lihat yang pertama. Di dalam fatwa Mufti Wilayah Persekutuan, beliau menyatakan dibolehkan bagi kedua pasangan untuk menggunakan kaedah tanzim al-nasal yang diharuskan oleh syarak bagi tujuan merancang keluarga dengan cara menjarakkan anak, bagi tujuan pengurusan ekonomi kerana berpendapatan rendah. Ini perlu disertakan dengan niat bahawa jika Allah berkehendakkan pasangan itu anak, maka tiada siapa yang boleh menghalang. Manakala tahdid al-nasal seperti pemandulan kekal dan melakukan pengguguran adalah haram. Jadi berdasarkan fatwa ini dapat kita fahami bahawa dibolehkan atau diharuskan pasangan itu merancang keluarga dengan menggunakan kaedah tanzim al-nasal yang diharuskan oleh syarak. Ini mestilah peralatan ataupun kaedah itu mestilah tidak memberi mudarat kepada pasangan, dan mestilah disertakan dengan niat bahawa jika Allah berkehendakkan pasangan itu anak, maka tiada siapa yang boleh menghalang. Dan di sini juga dinyatakan bahawa tahdid al-nasal, iaitu merancang keluarga secara pemandulan kekal ataupun melakukan pengguguran, adalah haram. Baik, kita lihat yang kedua pula. Majlis Ulama Islam Singapura, iaitu MUIS, beliau menyatakan harus ataupun mubah selagi cara-cara itu tidak memberi mudarat kepada kesihatan orang yang memakainya, dan tidak pula ia menahankan beranak sama sekali. Tetapi seseorang itu dapat merancang dan menyusunkan keluarganya dengan sempurna dan teratur. Jadi, Majlis Ulama Islam Singapura juga mengharuskan cara-cara iaitu kaedah-kaedah untuk merancang keluarga ini, iaitu merancang anak, dengan syarat tidak memberi mudarat kepada kesihatan orang yang memakainya, dan tidak pula menahankan, iaitu tidak menahankan beranak sama sekali, iaitu tidak memandulkanlah. Jadi kedua-dua fatwa ini dilihat mempunyai persamaan. Baik, seterusnya kita lihat dalam mazhab Hanafi, Maliki, Hanbali, sebahagian Syafi'i dan Ibn Abdul Bar. Mereka berpandangan harus melakukan azal dengan persetujuan isteri. Mereka berhujah, antaranya ialah berdasarkan sebuah hadis daripada Rasulullah SAW, di mana Rasulullah melarang melakukan azal terhadap wanita merdeka melainkan dengan izinnya. Jadi inilah pendapat jumhur daripada kalangan ulama salaf yang berpendapat bahawa harus melakukan azal dengan persetujuan isteri. Di sini perlu kita fahami bahawa ulama kontemporari mengharuskan kaedah ataupun cara moden untuk merancang keluarga ini adalah dikiaskan dengan hukum azal, di mana keduanya mempunyai illah yang sama, iaitu mencegah daripada berlakunya kehamilan. Maka sesiapa yang berpandangan bahawa azal adalah harus, dia juga secara automatiknya mengharuskan kaedah secara moden. Seterusnya dalam mazhab Zahiri, Ibn Hazm dan sebahagian Syafi'iyah berpendapat bahawa haram melakukan azal. Mereka berhujah bahawa dalam sebuah hadis Nabi menyatakan zalikal wad'ul khafi. Wad'ul khafi di sini bermaksud seolah-olah menanam anak secara hidup-hidup. Jadi berdasarkan hadis ni, Nabi menyifatkan bahawa perbuatan
azal itu seperti wad'ul khafi. Tetapi pendapat ini dibantah oleh jumhur ulama. Jadi perbahasan ini panjang dalam kalangan para ulama. Tetapi saya nak simpulkan di sini bahawa terdapat khilaf dalam isu ini. Seterusnya Imam Nawawi dan Ibn Qudamah pula menyatakan bahawa makruh melakukan azal. Antara hujah yang mereka kemukakan ialah azal ini membawa kepada pengurangan keturunan dan memotong kelazatan isteri. Begitu juga zahirnya menyanggahi takdir. Jadi secara kesimpulannya terdapat khilaf dalam isu merancang keluarga ini, di mana sebahagian menyatakan harus dan sebahagiannya ada yang mengharamkan dan ada yang memakruhkan. Tetapi pendapat yang terpilih adalah pendapat jumhur, di mana harus melakukan azal dengan persetujuan isteri. Dan dalam masa yang sama harus juga merancang keluarga dengan kaedah moden. Jadi berdasarkan tajuk yang kami bentangkan ini, perancangan keluarga berbahagi kepada dua, iaitu menyusun atur tempoh kehamilan, iaitu dengan merancang waktu ataupun tempoh untuk melahirkan anak itu, ataupun memilih untuk memandulkan terus daripada melahirkan anak. Pelbagai isu harus ditangani oleh pasangan suami isteri yang memerlukan kepada perancangan keluarga. Seterusnya terdapat pelbagai alat dan kaedah yang boleh digunakan untuk merancang keluarga. Jadi banyaklah kaedah ataupun alat seperti yang telah dijelaskan tadi. Dan yang terakhir, jumhur ulama mengharuskan merancang keluarga dengan syarat tertentu. Jadi di sini kesimpulan dan hukum daripada perancangan keluarga ini adalah harus dengan syarat yang telah dijelaskan. Sekian daripada kumpulan kami. Segala yang baik datang daripada Allah, segala yang buruk datang daripada kelemahan diri kami sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.